Kisah seram gangguan cermin misteri. Kisah seram yang dikomikkan ini adalah kisah benar yang dialami oleh Ina. Perkongsian ini dilakukan oleh kawan Ina supaya kita boleh mengambil iktibar daripada kisah seram ini. Gangguan yang dialami oleh Ina sesuatu di luar jangkaan manusia. Cerita ini berkisar gangguan di rumah kondo yang pernah didiami oleh Ina. Teruskan mendengar untuk mengetahui kisah selanjutnya. Kawan aku gelarkan Ina jelah ye. Ina nih baru pindah dari Pucong ke Mutiara. Nama tempat atau alamat aku takkan nyatakan di sini. Harap maaf. Rumah baru dia tuh memang cantik dan juga mahal. Dia berpindah ke situ karena berdekatan dengan pejabat di mana tempat dia bekerja. Rumah dia jenis kondo kos. Aku pun dah tak berapa ingat. Ina betul-betul gembira lah sebab dah lomo dia impikan nak tinggal kat kawasan tuh. Hari pertama dia berpindah ke situ dia dapati rumah tuh dah siap dengan perabot. Senanglah hati dia sebab tak perlu beli, semua dah siap, tinggal bawa pakaian jelah. Dia pun memeriksa bilik tidur. Memang cantik sebab katil, almari, meja solek dan meja menulis pun ada. Pendek kata memang lengkaplah kondo tuh. Yang menjadi kegilaan Ina adalah cermin misteri yang berada di tandas biliknya itu. Memang cantik cermin misteri itu. Mulanya dia nak buang sebab mak dia pernah pesan kat rumah jangan letak cermin banyak-banyak. Dia tak tahu kenapa mak dia pesan macam gitu kat dia. Tapi karena cermin tuh begitulah cantik dan menarik minat Ina nih, dia tak jadilah buang. Cermin tuh memang besar sebab dia cakap dengan aku cermin tuh boleh nampak satu badan dia. Akulah tuh kan sebab cermin besar tentu harga pun besar kan. Misteri rumah kondo gangguan bau busuk. Malam pertama dia tidur kat rumah tuh dia dapat rasaan odo benda yang tak kena sebab perasaan dia rasa rumah ni odo yang tak kena sebab dari waktu asar tadi dia tersium bau yang sangatlah busuk. Macam bau tahi pun odo. Puas dari karikat seluruh pelusuk rumah tuh tapi hampeh opo pun tak odo. Rumah tuh memang bersih ji. Mono pula datang bau busuk niek. Dia pun bertambah hairan lah sebab bau tuh makin lomo makin busuk dan buatkan dia tak selesa. Aku lupa pula nak inform. Ina tinggal sorang-sorang jekat rumah kondo tuh yang bertambah seram si Ina nih. Tapi dia gagahkan juga diri untuk membaca ayatul kursi sebab dia memang selalu baca ayat suci sebelum dia tidur. Ina baca 7 kali lepas tuh terus tidur.
bukan hari itu dari bau benda busuk tuh, tapi hampir setiap hari, sehingga dia terpaksa pakai mask yang tutup mulut dan hidung tuh. Itu bau busuk kan, dan yang ini berkenaan cermin misteri yang berada dalam kandas itu pula. Dia dapat rasakan sesuatu yang pelik pada cermin misteri ini, sebab hampir setiap kali dia melihat cermin tuh dia mendapati ada bayangan seorang wanita sedang berdiri di sebelahnya. Wah, aku pun takut bila dengar Ina cerita, kataku pasal cermin misteri itu. Pernah juga dia buka cermin tuh dan letak kat bilik store. Tetapi sekali lagi Ina terkejut, sebab cermin misteri itu boleh berada kat tempat asal tadi. Dia beristighfar banyak-banyak moso tuh, sebab memang dia tak percaya dengan apa yang dialaminya. Cermin misteri itu juga seperti boleh berkata-kata. Nih aku tak tahulah imajinasi dia atau kisah benar yang dialami Ina. Kadang-kadang bila tengah malam dia nak pergi tandas, dia macam perasan yang di bahagian tepi cermin misteri itu mengeluarkan darah dengan bau hanyir lagi, karena tak tahan dengan gangguan misteri itu. Dia pun pulang ke rumah ibunya di Kepong kalau tak silap aku. Setelah lebih 2 bulan Ina tak hubungi aku. Aku pun teleponlah ibu dia nak tanya kabar dia sihat ketak. Punyalah aku terkejut, sebab Ina cakap sekarang dia terlantar sakit akibat mengalami sakit misteri. Mengikut kata ibu dia, selepas dia berpindah balik ke rumah ibunya itu dia mengalami perubahan yang mendadak. Sumber dari kisah seram dan misteri.